Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nadul Harsi bin Sakawi bernombor matrik DB200036. Hari ini saya akan mengupaskan tentang satu cerita yang bertajuk Tarikh Zaman Par. Saya akan menilai dan mengulas tentang proses pengajaran dan pembelajaran yang dapat saya kesan dalam cerita ini. Sebelum bermula dengan lebih lanjut, saya akan menceritakan sedikit sinopsis tentang filem ini. Filem ini mengisahkan tentang penerokaan kehidupan dan imajinasi Ihsan, seorang kanak-kanak yang dikatakan menghidapi penyakit disleksia, di mana penyakit ini merupakan satu bentuk gangguan dalam pelajaran, di mana dia tidak dapat membaca, menulis dan mengira dengan baik seperti kanak-kanak normal yang lain. Tetapi dia mempunyai daya kreativiti seni yang tinggi berbanding rakan-rakannya yang lain. Walaupun dia cemerlang dalam bidang seni, namun prestasi akademiknya yang lemah mendorong ibu bapanya untuk menghantar dia ke sekolah berasrama. Guru seni barunya iaitu Cikgu Ram Shakar yang dilakukan oleh Amir Khan sendiri, yang merupakan pengarah cerita ini, orang yang pertama yang berjaya mengesyaki penyakit disleksia yang dihidapi oleh Ihsan. Cikgu Ram lah yang banyak berusaha untuk membantu Ihsan untuk mengatasi masalah yang Ihsan hadapi, terutama dalam pembelajaran. Melihat kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran dalam cerita ini, pendekatan yang digunakan oleh Cikgu Ram ialah pendekatan elektif dan komunikatif. Cikgu Ram mengajar berdasarkan kebolehan dan kemampuan murid-muridnya mengikut kreativitinya yang tersendiri. Pelbagai kaedah yang digunakan oleh Cikgu Ram. Selain itu, Cikgu Ram juga meningkatkan kemahiran komunikasinya bersama muridnya dengan bertanyakan pelbagai soalan kepada murid. Cikgu Ram juga bercerita kepada murid-muridnya tentang situasi yang menyerupai keadaan sebenar yang berlaku di sekeliling mereka. Sebagai contohnya, Cikgu Ram menceritakan tentang tokoh-tokoh yang dulu mempunyai masalah dalam pembelajaran, namun berjaya melepasi kesukaran sekaligus mengguncang dunia dengan kejayaan mereka. Contohnya seperti Albert Einstein dan lain-lain. Cikgu Ram melakukan pendekatan sedemikian bertujuan menaikkan semangat dan memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Seterusnya, melihat kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam cerita ini ialah terdapat dua yang dapat saya kesan, iaitu yang pertama adalah pemusatan guru. Pemusatan guru boleh kita lihat pada guru-guru lain selain daripada Cikgu Ram, di mana mereka banyak menggunakan pengajaran yang agak lapuk, di mana berpusatkan guru yang hanya menerangkan dan murid sebagai pendengar. Yang kedua pula ialah strategi pemusatan murid. Pemusatan murid yang boleh dikesan ialah pada Cikgu Ram, di mana Cikgu Ram mengajar berdasarkan kebolehan, di mana Cikgu Ram mengedarkan selai kertas dan meminta muridnya meluahkan apa yang mereka inginkan dan fikirkan dan terjemahkan apa yang mereka fikirkan dalam bentuk lukisan. Selain itu juga, Cikgu Ram membawa murid ke tasik dan meminta murid untuk mencipta apa-apa sahaja yang mereka inginkan menggunakan kreativiti mereka yang tersendiri. Strategi ini dapat merangsang pemikiran murid dan melatih mereka berfikir dengan kreatif. Selain itu, strategi ini dapat membantu meningkatkan kemahiran komunikasi murid-murid. Melalui strategi ini, guru dapat mengetahui kebolehan persekitaran dan masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Seterusnya, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh Cikgu Ram yang boleh saya kesan dalam cerita ini ialah kaedah bercerita dan bermain. Kaedah ini membina suasana yang ceria dalam kelas yang bertujuan untuk menjadikan pelajar bersemangat dan selesa untuk bersama guru-guru. Cikgu Ram masuk ke kelas dengan menggunakan kostum badut sambil bermain seruling dan menyanyi supaya pelajar berasa tertarik dan menumpukan perhatian kepadanya. Ianya juga supaya pelajar tidak berasa bosan dalam kelas. Dalam konteks pendidikan, ianya dipanggil set induksi. Tindakan yang dilakukan oleh Cikgu Ram mampu menjadi perangsang kepada muridnya supaya sentiasa tenang dan positif dengan memberi tanggapan pertama yang baik agar murid selesa dengan gurunya. Oleh itu, hubungan mesra antara murid dan guru dapat terbina dan sesi PDP pun dapat berjalan dengan lebih baik. Seterusnya, melihat kepada teknik PDP yang digunakan dalam cerita ini ialah teknik pemulihan.
teknik pemulihan, Cikgu Ram memberikan latih tubi yang pelbagai kepada Ihsan agar dia dapat mengatasi masalah dileksinya. Beliau menggunakan pelbagai alat bantu mengajar agar Ihsan lebih senang untuk memahami perkara yang dipelajari. Sebagai contohnya, pasir untuk menulis abjad, tangga sekolah yang digunakan untuk belajar matematik dan juga papan tulis yang bergaris untuk membantu Ihsan belajar menulis dengan baik. Selain itu, beliau mendampingi murid dan memberikan perhatian sepenuhnya dengan murid terutama Ihsan agar dia dapat mengatasi masalah dileksinya. Akhirnya, Cikgu Ram berjaya membantu Ihsan mengatasi masalah tersebut. Seterusnya, melihat kepada karakter seorang guru yang berwawasan dalam cerita ini boleh dilihat pada watak Cikgu Ram. Cikgu Ram seorang yang berperwatakan yang menarik dan menyenangkan murid. Beliau seorang penghibur dan sering membuat murid-muridnya ketawa. Dia juga seorang yang pandai menarik perhatian murid-muridnya. Seterusnya, dia seorang yang penyayang dan peka akan keadaan sekeliling. Beliau sayang kepada semua murid-muridnya dan mengetahui murid-muridnya yang mempunyai masalah seperti Ihsan yang berjaya beliau kesan menghidapi penyakit disleksia. Yang ketiga ialah profesional dan mengambil berat terhadap murid-muridnya. Boleh kita lihat pada scene Cikgu Ram pergi ke rumah Ihsan untuk bertanyakan kepada orang tuanya dan mengambil tahu apakah yang terjadi sebenarnya kepada Ihsan. Dari situ kita boleh melihat betapa profesionalnya Cikgu Ram dan betapa mengambil beratnya dia terhadap murid-muridnya. Akhir sekali ialah Cikgu Ram seorang yang percaya diri. Dia yakin kepada dirinya bahawa dia boleh merubah dan membantu Ihsan agar dia dapat mengatasi masalah dileksinya. So, itu adalah karakter yang berjaya kita kesan daripada Cikgu Ram. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua.